Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم ثم أما بعد. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, bersama saya Ustaz Firdaus bin Subhi dari bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Selangor. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang pastinya ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh seluruh umat Islam, dan begitulah yang berlaku dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada di kalangan ulama salaf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bermula daripada bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkatan kepada kami di bulan Rajab, berikanlah keberkatan kepada kami di bulan Sya'ban, dan berikanlah sampaikanlah usia kami sehingga masuk kepada bulan Ramadan. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa pentingnya Ramadan dalam kehidupan kita? Inilah suatu persoalan yang perlu kita letakkan dan kita nak bicarakan. Topik berkaitan bahawa Ramadan ini mengajar erti kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tadi saya menyebutkan bahawa konsep puasa yang telah pun disyariatkan di dalam Islam sehingga ia menjadi salah satu di antara ruknun min arkanil Islam, salah satu di antara rukun-rukun Islam, iaitulah berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa puasa ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain di hujung daripada ayat yang Allah bicarakan dalam surah Al-Baqarah itu. Allah menyatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia fungsi bulan Ramadan, adalah untuk melahirkan insan-insan yang akhirnya di luar daripada Ramadan nanti dapat mendidik dirinya menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takwa itu penting? Dan itulah dia hakikat dalam kehidupan sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Konsep kehidupan kita tidak lain kita lakukan semata-mata adalah untuk melahirkan ta'abbud ataupun perhambaan kita kepada Allah. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan antara lain di dalam surah Az-Zariyat pada ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala telah pun menyebutkan dan mengingatkan kepada kita tentang hakikat kehidupan ini. Apa kata daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan matlamat utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melahirkan rasa perhambaan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajar kita tentang hakikat tersebut, kerana di dalam Ramadan ada dua perkara yang cukup penting dalam kehidupan kita untuk kita lalui. Yang pertama disebut dengan nama syukur, dan yang kedua dinamakan sebagai sabar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, muttafaqun alaih, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, idza asabathu sarra'a syakara fakana khairul lah, wa idza asabathu dharra'u sabara fakana khairul lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya satu perkara yang cukup mengagumkan. Masya-Allah, Allah berikan kepada kita suatu keistimewaan, perkara yang paling mengagumkan ada dalam diri orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah menyambung lagi, tidak ada sesuatu pun tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman melainkan khair, melainkan Allah memberikan kepadanya kebaikan. Laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada seorang pun di kalangan manusia yang hidup di muka bumi ini yang memiliki ciri tersebut, melainkan hanya berlaku kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah?
Yang pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza asabathu sarra'a syakara. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menimpakan kepadanya kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Perkara-perkara yang memberikan keseronokan kepada kita, maka saat ketika itu apa yang dilakukan, respon yang dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah, syakara, dia berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, betapa banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada makhluk yang namanya manusia. Apatah lagi insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sedari, hidupnya kita ini juga adalah hasil pemberian daripada Allah. Sihatnya kita adalah hasil pemberian daripada Allah. Panjangnya usia kita di dunia ini juga hasil daripada pemberian dan kurniaan daripada Allah. Kita dapat bekerja, yang bagi kerja itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dan kita diberikan satu keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kelebihan bulan Ramadan ini sebagai suatu keistimewaan yang telah pun dikurniakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Manakan tidak, masuk sahaja bulan Ramadan ini Rasulullah sebut lagi, ingatkan kepada kita kelebihan-kelebihan yang Allah buka di bulan Ramadan. Wa futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Perkara yang pertama, dibuka pintu-pintu syurga oleh Allah. Perkara yang kedua, dikunci akan pintu-pintu neraka. Dan yang ketiga, dibelenggu akan syaitan yang mengganggu kehidupan manusia semasa bulan Ramadan. Apa maksud pintu-pintu syurga itu dibuka oleh Allah? Masya Allah, di saat bulan Ramadan ni mudah sahaja kita melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada syurga. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, di bulan Ramadan, baca Al-Quranul Karim. Al-Quran memberikan pengisian kepada hati dan akhirnya memberikan ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, berzikir, mengingati Allah itu dapat memberikan ketenangan. Di bulan Ramadan, mereka yang tidak pernah melaksanakan ibadah qiyamil lail, nak buat 2 rakaat pun bukan mudah. Ya Allah, susahnya nak lakukan 2 rakaat qiyamil lail. Bila masuk bulan Ramadan, bukan 2 rakaat yang dilakukan, tapi sampai kepada 8 rakaat. Itu sekurang-kurangnya haddul adna, had paling minima sekali. Kalau yang banyaknya mungkin 20, tambah lagi dengan 3 rakaat solat sunat witir. Belum lagi masuk kepada solat sunat hajah. Belum lagi masuk kepada solat sunat taubah. Belum lagi masuk kepada solat-solat sunat yang lain. Semuanya dilakukan dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Itu yang dimaksudkan dengan futihat abwabul jannah. Dan bukan sekadar itu, rajin di kalangan umat Islam masuk sahaja bulan Ramadan yang mereka tidak merasakan berkemampuan untuk menderma, masuk bulan Ramadan kemampuannya cukup luar biasa Allah berikan di bulan Ramadan. Dan begitulah juga Allah kunci pintu-pintu neraka. Artinya dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tertahan disebabkan oleh syaitan-syaitan yang sentiasa mengganggu dalam kehidupan manusia ketika itu telah pun dibelenggu oleh Allah, yang merujuk kepada syaitan-syaitan utama yang kerja utamanya adalah untuk melakukan kerosakan di muka bumi ini. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-16. Allah mengatakan di dalam ayat tersebut, fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Pada ayat itu Allah mengatakan, oleh kerana engkau wahai Allah telah memberikan kesesatan kepadaku, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, nescaya aku akan mengganggu dan menahan manusia itu daripada jalanmu yang lurus. Aku akan datang kepada mereka, min baini aidihim, daripada bahagian hadapan mereka, wa min khalfihim, daripada bahagian belakang mereka, wa an aimanihim, daripada sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan begitu juga daripada sebelah kiri mereka itu, wala tajidu aktsarahum syakirin. Allah kerja daripada syaitan. Syaitan kata, pastinya kamu tidak akan dapat melihat mereka ini bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah pun kau berikan kepada mereka. Itu kerja daripada syaitan. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala belenggu di kalangan mereka ini sehingga akhirnya tidak berkemampuan untuk mengganggu dan merosakkan akan kehidupan orang-orang yang beriman ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, bila masuk bulan Ramadan, mengajar kepada kita agar kita menjadi manusia yang sentiasa bersyukur pada Allah. Ingat, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah,
Nikmat kesihatan yang Allah bagi pada kita bukan hanya sekadar kita nak rasai keseronokan di dunia, suka kita berjalan, suka kita beriadah, bersukan dan sebagainya, tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita sifatnya adalah sementara. Saat ini kadang-kadang kita tidak merasa pun akan nikmat Allah ketika Allah berikan kesihatan kepada kita untuk kita menghasilkan ketaatan kita kepada Allah. Tapi bila masa kita akan merasai akan nikmat tersebut? Di saat ketika Allah menguji kita dengan ujian kesakitan. Orang yang sakit ketika itu dia mengharapkan sesuatu kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya. Mereka yang berada dalam keadaan susah minta agar Allah segerakan kesenangan. Maka sebab itu jangan kita lupa ketika kita berada di bulan Ramadan ini, lihatlah manusia yang berada di sekitar kita. Ada orang yang tidak makan mungkin dalam tempoh seminggu. Ada orang yang kadang-kadang untuk mendapatkan wang ataupun rezeki dalam kehidupan bukan seminggu, sebulan pun payah untuk didapatkan rezeki tersebut. Maka apa kerja kita? Bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita nak bersyukur? Infakkan sebahagian daripada harta yang kita miliki itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan lebih istimewa daripada itu. Rasulullah mengatakan, man fattara saima, barang siapa yang memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajri saim, baginya itu seumpama pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa sedikit pun mengurangkan pahala orang yang makan daripada hasil yang kita berikan untuk mereka ini beriftar ataupun berbuka. Ketika itu pahala kita akan bertambah dan terus bertambah. Kadang-kadang kita tidak mampu nak menghatamkan 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh sebulan. Ya, minta maaflah Ustaz, saya pada bulan Ramadan ni baru nak belajar Al-Quranul Karim. Memang tidak berkemampuan untuk 30 juzuk Al-Quran. Mungkin 1 juzuk juga bermasalah kerana berusaha untuk memperbetulkan makharijal huruf, iaitulah sifat-sifat yang ada pada huruf, tempat keluar huruf-huruf yang dibaca di dalam Al-Quranul Karim. Itu perlu untuk pendetailan. Kenapa? Sebab huruf-huruf di dalam Al-Quran, bila kita tersilap membacanya, maka kadang-kadang dia boleh mengubah dari sudut makna yang ada pada kalimah tersebut. Ya, contohlah kalau kita katakan sebut dengan perkataan Naim. Naim ini artinya yang memberikan nikmat. Tetapi kalau kita sebut dengan nama Naim, hamzah ditukar dengan ain dan bunyinya hampir serupa, ia memberikan maksud orang yang tidur. Maknanya sudah berubah. Ada beza di antara alif dan ada beza di antara huruf ain itu sendiri. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa cara kita? Apakah kita punya tindakan bagi menggantikan hal tersebut? Bagi makan kepada orang-orang yang rajin berpuasa, rajin beribadah. Semakin kita memberikan kepada mereka, pahala mereka membaca Al-Quran sampai kepada kita. Pahala mereka berqiyamil lail sampai kepada kita. Pahala mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita. Segala kebaikan yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan disebabkan kita memberikan makan untuk berbuka kepada mereka, maka kita juga memperolehi pahala yang serupa. Subhanallah, satu pemberian yang cukup besar. Dan yang kedua, letakkan dalam jiwa kita, hati kita, sifat orang yang beriman kepada Allah, meyakini apa yang telah pun disebutkan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada kita, mana qasamalun min sadaqah, tidak akan pernah berkurangan harta daripada hasil sedekah yang diberikan. Kita ada wang mungkin RM2,000, kita sedekahkan sebanyak RM100. Jangan bimbang, RM100 itu kalau bulan-bulan biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut akan terus bertambah. Bahkan dalam Al-Quran mengatakan sekurang-kurangnya 700 kali ganda. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Surah Ali Imran, Allah mengingatkan hal tersebut. Perumpamaan mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu 700 kali ganda di luar daripada bulan Ramadan. Bagaimana pula saat ketika kita menginfakkan harta kita di bulan Ramadan, maka lebih daripada itu yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rugilah kita tidak mengambil manfaat di bulan Ramadan ini untuk membentuk jiwa orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin-rajinkanlah untuk kita menyumbang dan rajin-rajinlah untuk kita membantu orang-orang yang berada dalam keadaan susah. Perkara yang kedua, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara poin yang terpenting dalam bulan Ramadan ini nak mengajar erti kehidupan kita agar kita bersabar. Saat ketika kita berhadapan dengan bulan Ramadan, kita menahan nafsu kita, kita menahan mulut kita,
Kita menahan seluruh perkara-perkara yang mengajak kita untuk melakukan kepada kemungkaran dan juga dosa. Mulut antara salah satu di antara anggota yang payah untuk kita jaga. Rasulullah ingatkan pada kita, may yadmanu lima baina lihyaihi wa ma baina fakhidhai admanu lahul jannah. Barang siapa yang boleh memberikan jaminan kepada aku untuk menjaga mulutnya dan menjaga kemaluannya, aku berikan jaminan kepadanya untuk masuk ke dalam syurga. Masya Allah, syurga yang dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat yang serupa, jaga mulut kita. Macam mana nak jaga mulut ni Ustaz? Masya Allah, mudahkan kita dengan bertasbih, berzikir, latih lidah kita dengan sebutan-sebutan tersebut. Insya Allah, kalau sekiranya terkejut pun, kalimah yang akan kita sebut Allahu Akbar. Kalau terkejut pun, saat ketika itu kalimah yang kita tuturkan Subhanallah. Berbeza dengan mereka yang tidak biasa dengan menggunakan kalimah tasbih dalam kehidupan, maka ketika itu pastinya mereka akan berada dalam keadaan menyebut kalimah-kalimah yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengajar pada kita erti kedamaian dan ketenangan. Bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kerana sesungguhnya mereka yang membaca akan Al-Quran, dia akan dapat memberikan syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat kelak. Itu juga yang kita mahukan. Maka bersabar kita menahan. Memanglah masa nak membaca Al-Quran tu makan masa yang lama, tapi bersabar. Bersabar juga dalam bab kita nak makan. Kadang-kadang ni nafsu makan kita bulan puasa, Masya Allah. Dan kita lihat pada bulan puasa ni, Masya Allah, apa yang berlaku para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Juadah yang tidak pernah ada di luar daripada Ramadan, itu ada di bulan Ramadan. Kalau kita melihat pada pasar-pasar yang ada, ya, mungkin ada kedai-kedai yang begitu banyak, macam-macam kedai ataupun gerai-gerai makanan yang begitu banyak yang tidak pernah kelihatan ada pada bulan Ramadan. Kita pun dok tengok, Masya Allah, bukan main banyak makanan tersebut. Habis dalam tempoh sehari RM100 mungkin, ataupun mungkin kita suka untuk pergi ke hotel dan sebagainya, tidak menjadi masalah makan. Tapi isunya apa dia? Jangan kita membazir dengan makan yang kita makan, kerana Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Isra pada ayat ke-26, ayat ke-27. Apa kata daripada Allah Subhanahu wa taala? Wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Wala tubazzir tabzira, janganlah kamu membazir, ya. Wala tubazzir, janganlah kamu membazir ataupun berlebih-lebihan dengan membazir yang begitu banyak sekali. Kenapa? Kerana Allah mengatakan dalam ayat tersebut, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Kerana sesungguhnya orang-orang yang suka untuk membazir, dia adalah merupakan saudara kepada syaitan, dan syaitan itu adalah merupakan makhluk yang kufur dan mengingkari perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang membazir diletakkan seiring dengan syaitan, dan kalaulah kedudukan seiring di antara membazir dan juga syaitan itu bersama, itu bermakna ada masa depan yang cerah untuk Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, wa iyazubillah. Memadai dengan makan yang ada dapat memberikan kekuatan kepada tenaga kita nak beribadah di waktu malam. Orang yang makan kadang-kadang terlalu banyak waktu berbuka juga menyebabkan payah nak bangkit untuk berqiyamul lail. Solat isyak pun mungkin dilewatkan. Mungkin juga pada saat yang serupa, solat sunat tarawih itu seakan-akan tidak menjadi salah satu agenda yang dirancang sepanjang berada di bulan Ramadan. Maka itu merupakan satu kerugian yang ada pada dirinya. Mengapa? Kerana ibadah-ibadah yang kita bina di bulan Ramadan ini hakikatnya sebagai menampung ataupun memperkuatkan lagi roh kita. Kalau jasad kita perlukan kepada makanan untuk menjadi kuat, maka pada saat yang serupa, roh kita kalau kita nak kuatkan dan kukuhkan, ia perlu kepada amal-amal yang salih. Dan ini disebutkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran. Apa kata daripada Allah? Allah menyebut antaranya dalam surah An-Nahl pada ayat ke-97. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal-amal yang salih, sama ada mereka itu terdiri daripada kalangan lelaki ataupun terdiri daripada kalangan perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini, kata para ulama, di antaranya rahatul bal,
pemikiran kita akan dapat berehat tenang, tidak stres dalam melakukan kerja dalam kehidupan hidup. Sementara Al-Imam Al-Alusi memberikan pengertian, kami berikan kehidupan yang baik itu, dia tidak akan miskin selama-lamanya, hidupnya sentiasa berada dalam keadaan tidak susah. Begitulah di antara terjemahan ataupun tafsiran yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Kenapa? Kerana kita berjaya mengisi diri kita ini dengan amal-amal yang saleh, dan pada saat yang serupa di hari akhirat kelak Allah menyatakan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baik balasan atas kerja-kerja dan amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah tugasan kita beribadah kepada Allah dalam keadaan kita mampu untuk bersabar, tahan mulut kita daripada bercakap dengan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang membawa kepada kemurkaan Allah. Begitu juga jaga mata kita daripada melihat sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah. Telinga kita berjaya kita jaga. Mudah-mudahan Ramadan kali ini dapat membentuk erti kehidupan kita sebagai seorang insan yang sebenar, manusia yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah para penonton, saya yakin dengan kehidupan yang sedang kita lalui, kita mampu untuk membina kekuatan untuk menjadi insan yang bersyukur, dan kita mampu untuk membina kekuatan menjadi insan yang mampu bersabar, tabah di atas dugaan-dugaan daripada Allah. Yang penting, isikan sepanjang bulan Ramadan ini dengan amal-amal yang saleh. Mudah-mudahan keluarnya sahaja kita di bulan Ramadan, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah tadi, la'allakum tattaqun. Kalimah tattaqun itu dia adalah merupakan fi'lun mudhari', perbuatan yang sedang berlaku. Bila sebut perbuatan yang sedang berlaku, maknanya takwa yang kita nak bentuk bukan pada bulan Ramadan, tapi takwa yang kita nak lahirkan dan bentuk sesudah tamatnya bulan Ramadan. InsyaAllah kita mampu untuk menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itulah di antara isi kandung ataupun tazkirah yang dapat untuk saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan kita mampu untuk beramal, teruskan usaha kita untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana doa di bulan Ramadan di antara doa-doa yang mustajab, dan mudah-mudahan Allah mengisi kepada kita iman serta akhirnya meningkatkan diri kita, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersama-sama dihimpunkan oleh Allah dalam syurganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita bertemu dalam siri-siri yang akan datang biiznillah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekadar ini aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.